Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kembali dalam slot yang seterusnya, iaitu berkenaan pendedahan kepentingan pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit. Seperti yang kita ketahui, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan peruntukan seksyen baru dimasukkan di dalam Akta 1993, yang mana terdapat A di belakangnya itu ataupun B di belakang itu adalah peruntukan seksyen baru yang dimasukkan di dalam Akta Koperasi 1993 pindaan 2007. Untuk seksyen 44A ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia peruntukan ini diperkenalkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia supaya setiap anggota lembaga dan ketua pegawai eksekutif telus dan tidak mempunyai percanggahan kepentingan di dalam urusan pembiayaan ataupun kemudahan kredit koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dinyatakan dalam seksyen 44A1 Akta adalah tiap-tiap anggota lembaga ataupun ketua pegawai eksekutif ataupun CEO, jika ada sesuatu koperasi yang mempunyai dalam apa-apa jua cara, sama ada secara langsung atau tidak langsung, apa-apa kepentingan dalam sesuatu pembiayaan Islam. Pembiayaan Islam ni mengikut Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia ada di bahagian tafsiran, ataupun kemudahan kredit yang dicadangkan untuk diberikan kepada mana-mana orang oleh koperasi, itu hendaklah secepat yang dapat dilaksanakan mengisytiharkan secara bertulis jenis kepentingannya. So maknanya apa-apa saja kepentingan dalam satu pembiayaan Islam yang dikeluarkan oleh koperasi dan ada di kalangan anggota lembaga ataupun ketua pegawai eksekutif nak menerima apa-apa kepentingan pembiayaan Islam, itu mestilah mengisytiharkan secara bertulis jenis kepentingannya, yang mana pada satu mesyuarat lembaga. So maknanya setiap anggota lembaga dalam mesyuarat lembaga diberitahu dengan sewajarnya, dan setiausaha koperasi itu atau pegawai lain yang dilantik oleh koperasi itu hendaklah menyebabkan satu salinan. So maknanya setiausaha kena menghantar satu salinan pengisytiharan yang dibuat oleh mana-mana anggota lembaga ataupun CEO ataupun ketua eksekutif koperasi, ketua pegawai eksekutif, untuk diedarkan dengan serta-merta kepada tiap-tiap anggota lembaga, tidak kira sama ada dia hadir atau tidak pada mesyuarat itu. Ini bermaksud apa-apa saja pengisytiharan yang dibuat oleh anggota lembaga mengenai pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit yang dibuat oleh anggota lembaga ataupun ketua pegawai eksekutif hendaklah diisytiharkan oleh setiausaha, dan hendaklah menyebabkan satu salinan pengisytiharan itu dihantar kepada semua barisan-barisan lembaga, tak kiralah sama ada dia hadir ataupun tidak dalam mesyuarat lembaga tersebut. So kita tengok pada seksyen 44A2 Akta, bagi masuk subsection 1, satu notis am secara bertulis yang disampaikan pada setiap anggota lembaga sesuatu koperasi yang disebut dalam subsection itu oleh seorang anggota lembaga itu, yang menjelaskan bahawa dia mempunyai kepentingan dalam suatu pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit yang selepas tarikh notis itu boleh diberikan kepada orang itu, hendaklah disifatkan sebagai pengisytiharan kepentingan yang memadai berhubung dengan suatu pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit yang diberikan. So maknanya jika dia dah buat pengisytiharan dalam mesyuarat lembaga dan setiausaha telah menghantar satu salinan pengisytiharan kepada semua anggota lembaga, so maknanya selepas itu pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit yang diperolehi itu hendaklah disifatkan sebagai pengisytiharan kepentingan. So dia dah buatlah, orang itu, lembaga itu ataupun CEO telah membuat pengisytiharan kepentingan berhubung dengan satu pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit yang akan diberikan. Jika dia ada dua kaedah, iaitu dia menyatakan jenis dan tangkat kepentingan orang itu. So jenis-jenis pinjaman pembiayaan Islam ataupun jenis-jenis kemudahan kredit yang diperolehi oleh mereka daripada koperasi. Dan B, pada situasi B pula, pada masa pembiayaan Islam itu
atau kemudahan kredit itu diberikan, kepentingannya tidak berbeza daripada jenis atau lebih besar daripada yang dinyatakan di dalam notis itu. Perlu diterangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apabila sahaja Setiausaha mengeluarkan notis, dia menyebut dalam notis tersebut berapakah jumlah pinjaman ataupun pembiayaan Islam yang diperoleh ataupun kemudahan kredit yang diperoleh oleh mereka, sama ada anggota lembaga atau PCO yang diperoleh daripada koperasi. Itu semua dinyatakan dalam notis tersebut dan jenis-jenis kepentingannya. So dia telah nyatakan. So nanti tidak lagi timbul keraguan di kalangan anggota-anggota dan juga anggota lembaga. Kita tak nak perkara-perkara macam ni akan menyebabkan ketidaktelusan berlaku di dalam koperasi kita. So ini adalah untuk mengelakkan percanggahan kepentingan dalam urusan pembiayaan, ya. So maknanya apa-apa yang dibuat oleh anggota lembaga koperasi dan CEO adalah telus dan tidak ada percanggahan kepentingan yang berlaku selepas saja mereka membuat pengisytiharan pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit yang diberikan oleh koperasi. Kemudian kita tengok pada subsection 44A3 Akta yang menyatakan mana-mana anggota lembaga ataupun ketua pegawai eksekutif sesuatu koperasi yang tidak mematuhi subsection 1 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan kesalahan tersebut didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. So maknanya itu adalah kita nak mengurangkan kita nak supaya semua anggota lembaga dan ketua pegawai eksekutif ditelus dan membuat pengisytiharan tentang kepentingan pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit yang diperoleh oleh mereka daripada koperasi. Jika mereka didapati tidak membuat pengisytiharan dan apabila disabitkan dan didapati bersalah, mereka boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Adakah tuan-tuan dan puan-puan nak tergolong di bawah kesalahan ini? Maka jika tak nak, tuan-tuan kenalah membuat pengisytiharan kepentingan pembiayaan Islam ataupun kemudahan kredit yang diterima oleh tuan-tuan dan puan-puan dalam koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, saya akan berhenti setakat ini dan kita akan sambung lagi dalam slot yang berikutnya. Terima kasih.